Perkhidmatan gunting rambut yang kembali beroperasi di Sarawak pada 9 Jun lepas ternyata memberi nafas baru kepada tukang gunting setelah hampir 3 bulan terputus pendapatan. Bagaimanapun, operasi perkhidmatan itu kini perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ketat berbanding sektor lain bagi memastikan keselamatan pelanggan serta mengelakkan penularan wabak COVID-19. Kamsor Daud, pemilik Buang Barber, dapat menarik nafas lega selepas Kerajaan Sarawak mengumumkan kedai gunting rambut di Sarawak dibenarkan beroperasi sehari lebih awal dari yang ditetapkan oleh Kerajaan Persekutuan. Alhamdulillah lah, sebab 3 bulan lebih ya, agak terkesan juga dari segi ekonomi dan pendapatan kami orang sebagai pengusaha kedai gunting rambut tu. Bila diumumkan pada 9 hari bulan oleh Kerajaan Negeri Sarawak, kami orang rasa lega gila. Kami orang cuma dapat gunting rambut, mula grooming jambang, misai. Selain daripada ya, kami orang si wani nak ambil lah. Sebab kita pun faham bila adanya lama gila dalam kedai, ada kemungkinan risiko kita si tahu nak. So kami orang ikut je lah servis-servis yang disuruh kerajaan ya, setakat ya aja lah. Namun demikian, katanya harga perkhidmatan gunting rambut ini ada sedikit peningkatan sebanyak RM3 disebabkan penyediaan peralatan SOP. Bagi kami, SOP yang disuruh oleh kerajaan tu juga berat lah. Cumanya ada penambahan sedikit kos. Kadar ya mungkin untuk cover kos yang pembelian barang yang pakai buang dan bahan-bahan sanitasi lah, sebab mereka akan membuat pembersihan secara kerap lah. Disebabkan ada peningkatan kos operasi tu, kami orang ambil harga yang paling minimum lah, yang disuggest oleh geng-geng barber lain. Harap customer dan orang lain di luar yang harap jangan komplain lah, sebab ya nang kadar yang paling minimum diambil orang. Pihaknya juga menekankan penjarakan sosial semasa beroperasi bagi memastikan pekerja dan pelanggan di premis tersebut betul-betul memahami dan mematuhi segala SOP yang ditetapkan. Dan SOP tu juga menyusahkan lah. Sebab kita faham penyakit tu kita siap ambil mudah. Sebab penyakit tu kita nampak. Untuk kedai kami orang tu, kami orang walk-in customer pun kami orang ambil. Lebih bagus lagi adanya appointment lah, yang berumur lebih daripada 60 tahunnya dan kanak-kanak yang bawah 12 kami orang si bani ambil lah, sebab kami orang si bani ambil risiko. Warga asing yang just walk in, yang si ada kad pengesahan kesihatan, kami orang si akan ambil lah. Begitu juga bagi Azahari Ibrahim, pemilik Hombre Barber. Di Hombre Barber, mereka hanya menerima pelanggan yang telah membuat temujanji. Tukang gunting pula perlu memakai alat pelindung muka, apron pakai buang, set sarung tangan baharu dan tidak berkongsi tuala bagi setiap pelanggan. Untuk barber, kami orang menggunakan face mask, face shield, rubber glove dengan cutting cap yang disposable. Untuk setiap pelanggan, selepas selesai menggunting, kami orang akan membuang semua peralatan yang disposable dan menggantikan dengan PPE yang baru untuk keselamatan pelanggan yang seterusnya. Untuk memastikan keselamatan yang lebih ketat, kami orang akan sanitasi seluruh kerusi dan menyapu semua rambut-rambut sebelum membenarkan pelanggan yang seterusnya untuk digunting. Tambahnya lagi, terdapat peningkatan sebanyak RM5 untuk cas perkhidmatan gunting rambut di Hombre Barber bagi menampung kos penyediaan peralatan SOP seperti membeli cecair pembasmi kuman, topeng muka, apron pakai buang dan sarung tangan. Peralatan itu hanya akan digunakan sekali saja untuk setiap pelanggan bagi mengelak sebarang jangkitan COVID-19. Untuk pelanggan sehari, kami orang hanya dapat menerima sebanyak 27 orang customer daripada pukul 10 pagi sehingga pukul 7 malam. So, untuk apa-apa booking slot, kami orang akan menerima booking hanya appointment saja dan kami orang akan menerima walk-in customer untuk mengelakkan kesesakan di dalam premis. Kami orang akan handle customer daripada WhatsApp ataupun di page Hombre Barbershop, dan customer mesti datang ke premis awal sebelum waktu appointment. Dalam norma baru tu, customer yang datangnya boleh duduk atau menunggu ataupun menggunakan tandas yang ada di premis, membawa makanan, membawa anak-anak kecil dan tidak dibenarkan bersalaman dengan barber yang menggunting rambutnya.
bagi menyesuaikan dalam normal baru ini adalah amat baru bagi kita. Tapi saya percaya kita dapat menyesuaikan diri sebagai normal baru ini sebagai rutin harian. Walaupun ada sedikit peningkatan cas, ada yang tingkatkan perkhidmatan cas sebanyak RM3, ada yang meningkatkan kepada RM5. Ini secara tidak langsung meningkatkan lagi taraf mutu perkhidmatan dan kebersihan sesuatu premis tersebut. Dan yang paling penting, mengelak dari tularnya COVID-19. Iman Ruben, tvsawak.com, anytime, anywhere.